Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah video kita yang pertama untuk siri video DIY Power Station tahun 2023. Power Station yang pertama kita buat pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 kita upgrade Power Station tu, dan untuk tahun ni tahun 2023 kita akan design balik, kita akan buat DIY Power Station yang baru. Untuk projek kali ni tuan-tuan memang ada kelainan, sebab saya akan share dengan tuan-tuan pada peringkat mula kita nak design, kita nak pilih bateri, nak pilih solar charge controller, nak buat wiring. Saya akan ceritakan dengan lebih detail, step by step. Sebelum ni kita buat dalam satu video daripada mula sampai dah siap. Tapi video tu tak detail dan ada orang yang boleh follow dan ada juga orang yang tak boleh nak follow. Jadi kali ni kita akan buat dengan lebih detail dan video ni pun adalah bersiri. Ini video yang pertama. Selepas ini akan ada lagi video sampailah siap projek kita ni. Dan yang pastinya untuk projek kali ni kita akan buat penambahbaikan daripada projek yang sebelum ni. Ada benda yang kita akan tambah dan ada benda yang kita akan ubah. Objektif projek kita kali ni tuan-tuan, kalau boleh kita nak power station yang baru kita nak buat ni setanding dengan power station yang ada dekat pasaran. Sebagai contoh ni EcoFlow River 2 Pro. Ini baru sampai, saya belum sempat review lagi. Sekarang ni dalam peringkat testing. Jadi, apa yang kita nak buat sekarang ni, kalau boleh kita nak tengok apa function yang menarik yang ada dekat ready-made power station ni, kita akan bawa ke dalam projek kita ni. Mungkin bukan 100% kita boleh follow, tapi kita akan pilih mana yang kita rasakan penting. Kita akan bawa function tu dekat dalam DIY Portable Power Station ni. Dan untuk projek kali ni, saya pun perlukan pendapat daripada tuan-tuan. Macam mana kita nak buat supaya power station ni adalah projek power station yang terbaik. Jadi saya minta pendapat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada idea. Sebenarnya untuk projek ni banyak lagi yang belum ada. Setakat ni yang kita ada cuma solar charge controller dan juga bateri. Tentang bahagian output kita belum ada lagi. Tentang casing pun belum ada idea lagi. Jadi saya perlukan idea daripada tuan-tuan. Untuk power station yang sebelum ni kita gunakan kotak peluru plastik. Tapi untuk kali ni mungkin kita dah tak boleh nak gunakan kotak tu sebab saiz bateri sekarang ni yang kita guna ni adalah lebih besar. Sebelum ni bateri lithium kita gunakan bateri 10 mAh dan sekarang ni kita gunakan bateri 12 mAh dan saiznya lebih besar. Dan lagi satu tuan-tuan, untuk bateri ni consider major upgrade sebab bateri yang baru ni bukan saja kapasiti yang lebih besar, tapi bateri ni kita boleh buat sambungan secara siri dan juga selari. Dan maksimum adalah 4 biji bateri. Jadi kita ada kapasiti bateri yang lebih besar. Dan untuk sistem ni kita boleh buat sistem 12 volt ataupun sistem 24 volt. Bateri yang lama kita tak boleh buat sebab bateri tu hanya boleh buat sambungan secara selari. Yang ni boleh buat sambungan secara siri dan juga selari. Dan setakat ni untuk peralatan nak dapatkan bateri dan juga solar charge controller ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Untuk bateri dan juga charge controller memang dah final, ini yang saya akan gunakan. Cuma tentang USB output, tentang casing belum ada lagi. Dan bagi tuan-tuan yang pernah beli barang-barang saya dekat Shopee, sekarang ni saya dah tak jual lagi barang-barang solar dekat Shopee. Semuanya saya jual dekat website saya sendiri dekat solarhub.my. Dan setakat ni untuk projek ni kita dah ada dua barang. Yang pertama kita dah ada bateri dan kita dah ada solar charge controller. Untuk video yang pertama ni kita akan fokus kepada bateri. Dan inilah bateri yang akan kita gunakan. Ini adalah bateri lithium iron phosphate sistem 12 volt dan nominal voltage adalah 12.8 volt. Kapasiti 12 mAh. Ada juga orang sebut sebagai bateri LiPo, tapi ini bukan bateri LiPo. Bateri LiPo merujuk kepada bateri lithium polymer. Chemistry yang berbeza, bateri yang berlainan. Jadi kita tak boleh sebut bateri ini sebagai bateri LiPo. Kita hanya boleh panggil sebagai bateri lithium iron phosphate ataupun bateri LFP. Untuk bateri yang baru ni bukan sahaja kapasiti yang lebih besar, tapi saiz dan juga bentuk fizikal juga lebih besar, lebih lebar berbanding dengan bateri yang sebelum ni kita gunakan. Ni adalah kotak peluru yang kita gunakan dalam projek sebelum ni. Kotak peluru ni ada dua saiz. Satu yang ni 50p, yang ni dipanggil sebagai 30p. 50p ni lebih besar dan yang ni lah kita gunakan dalam projek sebelum ni. Saya pun tak pernah try lagi masukkan bateri ni ke dalam kotak yang lama ni. Kita akan cuba masukkan. Kita tengok adakah kita masih lagi boleh gunakan kotak yang sama.
Kalau untuk kotak 50p ni, kalau kita cuba masukkan, dia boleh masuk tapi hanya untuk satu bateri saja. Kalau kita letak melintang macam ni, dia terlampau panjang dan kotak dia akan jadi macam kembung sikit lah. Masih lagi boleh tutup tapi dia takkan rapat sampai ke bawah. Jadi kesimpulannya, saya rasa yang ni memang tak sesuai lah kalau kita gunakan kotak yang sama. Tapi kalau kotak yang lebih kecil ni tuan-tuan, yang saiz 30p ni, memang ngam-ngam bateri boleh masuk dalam ni. Dah tak payah letak pelapik dekat tepi ni, memang ngam-ngam bateri pun tak akan bergerak. Tapi cuma boleh masuk satu bateri dan nak letak solar charge controller memang tak ada ruang lah. Okey tuan-tuan, setiap kali video pasal bateri, video pasal power station, video pasal power bank, video pasal solar, dia akan ada satu soalan yang saya tak boleh nak jawab sebab soalan tu tak lengkap. Okay, satu soalan yang saya susah nak jawab adalah selalu orang tanya berapa lama boleh tahan. Kalau buat pergi camping 3 hari 2 malam cukup ataupun tak. Dia sebenarnya soalan tu saya tak boleh nak jawab sebab soalan tu tak lengkap. Dan soalan tu adalah sangat-sangat subjektif. Ibarat macam tuan-tuan tanya saya, bila kita isi minyak kereta penuh, berapa lama boleh bertahan? Kalau kita isi minyak kereta sampai penuh, kita parking selama 2 bulan, maksudnya minyak tu bertahan selama 2 bulan. Tapi kalau kita isi minyak pagi tadi, kita drive balik ke Kedah 6 jam perjalanan, minyak akan tinggal 2 bar saja. Sama juga dengan bateri ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cas sampai penuh, simpan selama 2 bulan, jadi 2 bulan dia boleh bertahan. Kalau kita cas penuh, kita guna dengan load yang tinggi, banyak peralatan yang kita on, singkatlah masa yang bateri ni boleh bertahan. Konsep dia sama saja. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya berapa lama bateri ni boleh bertahan, dia bergantung pada peralatan apa yang tuan-tuan nak on, berapa watt yang tuan-tuan akan gunakan. Dan tentang watt ni dekat mana nak tengok, tuan-tuan boleh tengok peralatan yang tuan-tuan nak on tu. Contoh lampu LED, berapa watt lampu LED tu. Kemudian baru kita tengok berapa watt hour ataupun jumlah tenaga yang boleh disimpan dalam bateri ni. Tapi dalam video ni saya akan cuba terangkan dengan cara yang paling mudah supaya tuan-tuan boleh faham dengan jelas tentang berapa banyak tenaga, berapa lama kita boleh gunakan sebiji bateri ataupun sebuah power station. Jadi untuk ni adalah kali pertama saya gunakan bateri ni. Jadi kita akan buat capacity test. Kita nak tengok berapa sebenarnya jumlah tenaga elektrik yang boleh disimpan dalam bateri ni. Dan jumlah tenaga ni dikira dalam unit watt hour. Contohlah kalau kita dapat 200 watt hour, bermaksud dalam masa 1 jam, kita boleh gunakan maksimum 200 watt selama 1 jam sebab kapasiti dia adalah 200 watt hour. Tapi kalau kapasiti dia 200 watt hour, kita cuma gunakan 20 watt saja, dia boleh bertahan selama 10 jam. Ramai orang yang ingat kita tengok pada milliamp hour ataupun amp hour. Sebenarnya kita tak boleh berpandukan kepada milliamp hour ataupun amp hour saja. Sebab 10,000 milliamp hour pada voltage 5 volt tak sama dengan 10,000 milliamp hour pada voltage 12 volt. Jadi, untuk kita tentukan sebenarnya berapa banyak jumlah tenaga yang kita boleh gunakan dalam sebiji bateri, dalam sebiji power station adalah bergantung kepada watt hour. Jadi sebab itulah penting untuk kita cek, untuk kita test berapa sebenarnya jumlah tenaga yang boleh disimpan dalam bateri ni. Jumlah tenaga yang boleh disimpan dalam sebuah bateri diukur dalam unit watt hour. W, H kecil dan bukannya voltage dan bukanlah amp hour. Yang kita nak gunakan bukan kapasiti, yang kita nak gunakan adalah tenaga. Jadi kita kena tengoklah berapa banyak tenaga yang boleh disimpan dalam bateri ni. Dan formula untuk watt hour ni adalah voltage darab dengan amp hour. Sebagai contoh, untuk bateri ni, nominal voltage adalah 12.8. Jadi kita ambil 12.8 volt darab dengan kapasiti 12 amp hour. Jadi kita akan dapat 153.6 watt hour. Ini adalah jumlah tenaga. Kita tak boleh bergantung kepada 12 amp hour ni sebab 12 amp hour ni adalah kapasiti bateri. Adapun ruang yang ada untuk menyimpan tenaga dalam bateri. Tapi jumlah sebenar tenaga yang kita boleh guna
adalah watt hour bersamaan dengan 153.6 watt hour. Dengan jumlah tenaga 153 watt hour ni, katakanlah kita ada satu lampu LED, power dia bersamaan dengan 15 watt. Ni sebagai contohlah. Jadi, berapa lama kita boleh hidupkan lampu, kita boleh nyalakan lampu ni dengan tenaga yang kita ada ni. Jadi, caranya, kita ambillah 153 watt hour ni, kita bahagi dengan 15, bermaksud lampu tu kita boleh onkan selama 10 jam. Sebab ni adalah watt hour, jam. Jadi, kita boleh hidupkan selama 10 jam kalau lampu tu power dia adalah 15 watt. Sama juga kalau kita punya load, kita punya lampu LED, mungkinlah lampu LED kecil, cuma 1 watt saja. Jadi kita bolehlah hidupkan selama 153 jam. Dan kalau load kita tu 75 watt, kita bolehlah gunakan selama 2 jam saja. Jadi untuk kita test berapa jumlah tenaga yang boleh disimpan dan boleh digunakan daripada bateri ni, kita perlu charge dulu bateri ni sampai penuh. Kemudian baru kita akan test dengan menggunakan power meter ni. So kita akan charge dulu sampai penuh. Dan untuk kita charge bateri lithium ion phosphate ni, kita hanya boleh gunakan charger yang khas untuk bateri lithium ion phosphate. Kalau bateri lithium ion, kena gunakan charger untuk bateri lithium ion. Kalau bateri lithium ion phosphate, kena gunakan charger untuk bateri lithium ion phosphate. Untuk dapatkan charger pun tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. Kita tunggu sampai lampu merah ni tukar kepada hijau, bermaksud bateri ni dah full charge, baru kita boleh buat test. Ini adalah spesifikasi untuk bateri ni tuan-tuan. Nominal voltage adalah 12.8. Nominal capacity adalah 12 mAh. Total energy ataupun jumlah tenaga yang tersimpan ataupun yang boleh disimpan dalam bateri ni adalah 153.6 watt hour, sama dengan kiraan kita tadi. Dimension 151 darab 98 darab 100 mm. Berat bateri ni cuma 1.36 kilo saja. Maksimum charging current untuk kita charge bateri ni adalah 12 A. Charging voltage ataupun voltage yang diperlukan untuk charge bateri ni adalah 14.6 volt dan maksimum discharge current adalah 12 A. Dan bila bateri ni dah turun kepada 11.2 volt, dia akan cut off. Ini adalah cut off semasa discharge. Maksudnya limit untuk kita gunakan bateri ni adalah sampai 11.2 volt saja. Maksimum discharge current tadi adalah 12 A. Tapi untuk test ini saya akan discharge pada 0.2 C bersamaan dengan 2.4 A. Maksud kita akan draw current 2.4 A daripada bateri ini. Bateri pun dah full charge, jadi kita boleh start untuk test. Saya akan gunakan power meter ni. Okey tuan-tuan, dah siap kita punya testing ni. Kita dapat 146.6 watt hour dan masa yang diambil untuk test ni adalah 4 jam 44 minit. Kalau kita rujuk pada spec sheet bateri ni, rated energy adalah 153.6 watt hour, tapi yang kita dapat tadi cuma 146.6 watt hour, kurang 7 watt hour. Adakah bermaksud bateri ni tak bagus, bateri ni tak berkualiti? Okey, sebelum kita buat kesimpulan, kita kena tengok dulu tentang karakter bateri lithium ion phosphate ni. Dalam bateri ni, dia ada 4 sel bateri lithium ion phosphate dan dekat dalam ni juga dia ada BMS ataupun Battery Management System. Untuk satu sel bateri lithium ion phosphate ni, voltage yang paling rendah adalah 2.5 volt dan voltage semasa full charge adalah 3.65 volt. Maksudnya kita boleh discharge bateri ni sampai 10 volt, tapi dalam spec sheet ni juga dinyatakan end of discharge adalah 11.2 volt bersamaan dengan 2.8 volt bagi setiap sel. Jadi sebenarnya bateri ni bukanlah low quality, tapi kualiti dia lebih baik sebab BMS yang ada dalam bateri ni betul-betul berfungsi. Kalau kita tengok kat sini,
dia akan stop discharge pada voltage 2.8. Sebab itulah kita tak dapat full 153.6 watt hour. Inilah safety features yang kita nak ada dalam sebuah bateri. Sebelum ni pun saya pernah test banyak bateri tuan-tuan, ada daripada China, ada daripada US, kebanyakannya fail. Kebanyakan manufacturer ataupun kilang-kilang bateri ni, apa yang dia orang buat, sebab dia orang nak bagi customer dapat kapasiti ataupun jumlah tenaga mengikut spesifikasi, apa yang dia orang buat, dia orang akan set end of discharge ni per sel adalah 2.5 volt. Tapi masalahnya, kalau bila dah sampai 2.5 volt ni, BMS yang ada dalam ni bermasalah, bateri ni terus akan rosak, memang takkan boleh repair lagi dah. Jadi sekarang ni kebanyakan manufacturer yang hasilkan bateri yang berkualiti, dia akan naikkan daripada 2.5 volt ni kepada 2.8 volt. Jadi walaupun kita tak dapat jumlah tenaga seperti yang diiklankan, tapi sebenarnya itu adalah disebabkan protection yang diorang buat dalam battery management system ataupun BMS yang ada dekat dalam ni. Walaupun dia cut off pada 2.8 volt, kita cuma dapat kurang 7 watt hour saja. Bagi saya inilah bateri yang terbaik, sebab kadang-kadang kita bukan saja nak kapasiti yang besar saja. Kita nak bateri ni boleh bertahan lama, bateri tak rosak. Sebab bateri ni tuan-tuan, kalau rosak memang tak boleh repair lagi dah, memang kena recycle saja. Dan dekat dalam spek ni pun dia bagi tahu end of discharge adalah 11.2 volt. Bagi saya bateri ni tak ada masalah. Ini adalah bateri yang terbaik sebab kita nak gunakan bateri ni untuk tempoh masa yang lama. Masa kita test tadi tuan-tuan, kita draw current 2.4 amp bersamaan dengan 31.5 watt. Dan tempoh masa kita run adalah 4 jam 44 minit. Jadi sebenarnya tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan ada load peralatan DC, kipas angin ke, cas handphone ke, kalau kita gunakan 31.5 watt, kita boleh gunakan selama 4 jam 44 minit tuan-tuan. Okey tuan-tuan, banyak ke tenaga 146.6 watt hour ni? Okey, ni saya ada kipas yang menggunakan 12 volt DC dan power rating kipas ini adalah 13 watt. Jadi berapa lama kita boleh hidupkan kipas angin ni dengan sebiji bateri ni? Okey, power dia 13 watt. Jadi kita boleh ambil 146.6 watt hour bahagi dengan 13 watt. Kita akan dapat 11 jam tuan-tuan. Maksudnya kita boleh hidupkan kipas angin ni daripada sebiji bateri ni selama 11 jam. Kalau kita nak gandakan lagi jumlah masa ni, kita boleh gunakan 2 biji bateri. Bateri ni tuan-tuan, dia free orientation. Tuan-tuan nak gunakan dalam keadaan macam ni boleh, nak tegak macam ni boleh, nak baring macam ni pun boleh, tapi jangan pasang macam ni, susah nak pasang kabel. Jadi kebiasaannya kita akan letak macam ni lah. Tapi tak kisah kalau tuan-tuan nak letak baring ke menegak macam mana pun tak ada masalah. Ini memang betul-betul dry cell. Dan dalam sistem kuasa solar, inilah bateri yang paling selamat kalau kita nak bandingkan dengan bateri lithium ion. Seterusnya tuan-tuan, tentang berapa lama kita boleh gunakan bateri ni. Maksudnya bateri ni boleh tahan berapa tahun. Okey, untuk setiap bateri dia akan ada nilai charge cycle. Dan untuk bateri ni, charge cycle dia adalah 4000 charge cycle. Satu charge cycle ni bersamaan dengan kita charge bateri sampai penuh dan kita guna sampai habis, itu adalah satu charge cycle. Dan untuk bateri ni kita ada 4000 charge cycle. Bermaksud, katakanlah kita gunakan bateri ni setiap hari kita charge sampai penuh, kemudian kita gunakan sampai habis. Jadi kita akan ambil 4000 charge cycle bahagi dengan 365 hari 1 tahun, kita akan dapat 10.9 tahun. Maksudnya kita boleh gunakan bateri ni 10 tahun lebih tuan-tuan. Ini kalau kita guna setiap hari. Kalau kita guna 2 hari sekali, dia akan jadilah 20 tahun. Sebab bateri ni adalah berdasarkan charge cycle. Dan ada setengah jenama bateri tuan-tuan, kalau nak dapat betul-betul 4000 charge cycle ni, kita tak boleh discharge sampai 100%. Maksudnya kita cuma boleh discharge lebih kurang dalam 80% saja. Kalau kita nak bateri ni boleh bertahan sampai 4000 cycle. Tapi untuk bateri yang ni tak ada masalah tuan-tuan. Kita boleh charge dan discharge 100%. Tetap kita akan dapat 4000 charge cycle juga.
Daripada kiraan yang kita buat ni, mungkin tuan-tuan dah nampak besar juga bateri ni sebenarnya. Tapi macam mana pula masa yang kita perlukan untuk kita cas bateri ni daripada kosong sampai penuh? Kapasiti bateri adalah 12 mAh. Maksimum charging current untuk kita cas bateri ni adalah 12 am. Jadi masa yang kita perlukan untuk cas bateri ni daripada kosong sampai 100%, 12 mAh bahagi dengan 12 am, kita akan dapat 1 hour bersamaan dengan 1 jam saja tuan-tuan. Maksudnya kita cas selama 1 jam dengan charger yang maksimum 12 am, bateri ni akan penuh. Tadi saya dah bagi tahu tuan-tuan, kalau kita nak cas bateri lithium iron phosphate ni, kita kena gunakan charger yang khas untuk bateri lithium iron phosphate. Dekat sini kita ada dua charger, satu 10am dan lagi satu 20am. Tadi kalau kita nak cas dalam tempoh masa 1 jam, tuan-tuan perlukan charger yang 12am. Jadi tuan-tuan ada pilihan sama nak gunakan charger 10am ataupun charger yang 20am. Bagi saya kalau charger 10am pun dah cukup. Tapi kalau tuan-tuan nak lagi cepat, tuan-tuan boleh ambil yang 20am. Walaupun ni adalah 20am, tak ada masalah untuk kita cas bateri yang kecil ni. Sebab bateri ni dia akan draw current berdasarkan keperluan. Kalau kita gunakan charger yang lebih besar, tak ada masalah. Dan untuk tuan-tuan dapatkan bateri charger ni nanti, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Tapi stok barang-barang ni tak banyak tuan-tuan. Kalau dah habis nanti saya akan restock lagi. Okey tuan-tuan, cerita pasal charger ni, saya teringatlah 2-3 hari lepas ada seorang sahabat kita ni, dia contact saya. Dia ada buat DIY portable power station gunakan bateri lithium iron phosphate. Bateri pun bateri dia DIY. Dan sebelumnya saya pernah buat satu video macam mana nak DIY bateri lithium iron phosphate yang besar. Dan dia kontak saya tu sebab bateri yang dia buat tu dah jadi kembung. Dan sebenarnya ada dua saja punca kenapa bateri kita jadi kembung. Yang pertama overcharge dan yang kedua over discharge. Maksudnya bila kita cas bateri terlampau lama, bateri akan jadi kembung. Kalau kita gunakan charger yang betul, dia tak akan jadi masalah tu sebab charger tu akan cut off. Samalah kalau gunakan charger macam ni ataupun kita cas menggunakan solar charge controller, dia akan cut off charging. Dan sebab itulah juga kalau kita nak gunakan bateri lithium iron phosphate, kita kena gunakan charger yang support bateri lithium iron phosphate. Sama juga sama ada charger ataupun solar charge controller. Sebenarnya tuan-tuan, tak semua solar charge controller boleh cas bateri lithium iron phosphate. Dan lagi satu masalah, ramai kawan-kawan kita yang confuse antara bateri lithium iron phosphate dengan bateri lithium ion. Untuk bateri lithium ion, charging voltage adalah 12.6 volt. Untuk bateri lithium iron phosphate, charging voltage adalah 14.6 volt. Kalau kita gunakan charger yang tak betul, solar charge controller yang tak betul, bateri kita akan rosak. Dan lagi satu sebab kenapa bateri kita kembung adalah over discharge. Kebanyakan orang yang buat bateri, yang buat DIY bateri lithium iron phosphate ni, bateri beli dah mahal, harga 2,000, 3,000. Tapi untuk BMS, kita gunakan BMS berharga RM30, RM50. Jadi BMS yang murah, dia tak boleh nak protect bateri kita. Bila dia tak boleh nak protect, dia akan over discharge, bateri kita akan jadi kembung juga. Dan untuk bateri ni kita tak payah risau sebab dia punya cut off voltage persen adalah lebih tinggi. Dia akan cut off pada 2.8 volt. Lebih awal dia cut off, lebih selamat bateri kita. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kalau kita nak buat portable power station ni ataupun nak pasang sistem kuasa solar, kita kena pilih peralatan yang betul. Okey tuan-tuan, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Nanti kita akan sambung lagi video untuk projek DIY portable power station ni. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.